Ini bab tidak sah menjual barang sebelum diterima. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membeli makanan, maka janganlah dijualnya makanan itu sebelum menerimanya. Ibnu Abbas berkata, wa ahsibu, saya kira segala benda begitu. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan sama dengan makna hadis yang tersebut tadi. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah, hatta yastawfiyah. Sesiapa membeli makanan, maka janganlah dijualnya makanan itu sebelum diterimanya, diambilnya. Ibnu Abbas berkata, saya kira segala benda bimanzilatit ta'am, sama seperti makanan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membeli makanan, maka janganlah dijualnya makanan itu sebelum disukatnya. Saya berkata kepada Ibnu Abbas, kenapa? Ibnu Abbas berkata, tidakkah kamu lihat mereka berjual beli dengan emas, sedangkan makanan bertangguh. Walam yaqul Abu Quraib murja. Abu Quraib dalam riwayatnya tidak ada menyebutkan murja, yakni bertangguh, yang diberikan secara bertangguh, tidak langsung, tidak terus. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya tadi juga, sesiapa yang membeli makanan, maka janganlah dijualnya hatta yastawfiyah, sebelum diterimanya. Seperti itu. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, beliau berkata, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan, maka ada orang menghantar, fa yab'atsu alaina man ya'muruna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar orang kepada kami, menyuruh kami memindahkan makanan yang dibeli itu dari tempat yang kami beli ke tempat lain sebelum kami menjualnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membeli makanan fala yabi'hu hatta yastawfiyah, seperti tadi juga. Qala, dan beliau berkata, kami dulu membeli makanan daripada rukban, yakni rumbungan-rumbungan yang membawa barang dagangan, jizafan, secara borong atau secara loncong. Fanahana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya. Seterusnya riwayat satu lagi, campur kedua-dua sekali itu. Cuma tempat ibta'a itu, ishtara, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu wa yaqbidah. Kedua-duanya sebut yastawfiyahu wa yaqbidahu. Satu lagi pun lagu tu lah juga, supaya lafaznya, cuma sanad tu berbeza-beza. Orang di atas tu orang tula. Maknanya bukan seorang ambil daripada Ibnu Umar, ini ramai. Seterusnya daripada Ibnu Umar lagi, bahawa mereka dulu dipukul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka membeli makanan secara borong, kerana menjualnya di tempat itu juga sebelum memindahkannya ke tempat lain. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, beliau berkata bahawa ayahnya berkata, saya pernah melihat orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan secara borong. Mereka dipukul kerana menjualnya di tempat itu juga. Wa dzalika hatta yu'u, baru boleh
mereka menjual apabila mereka membawa pulang ke rumah masing-masing. Qala Ibn Shihab, haddatsani Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, bahawa ayahnya membeli makanan jizafan lalu dibawanya pulang kepada ahli keluarganya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara ta'aman fala yabi'hu," jangan dijualnya hatta yaktalahu, sebelum dia menyukatnya, yakni terlebih dahulu. Dalam riwayat Abi Bakar, tempat man ishtara tu man ibta'a. Seterusnya dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa beliau berkata kepada Marwan, "Adakah engkau telah menghalalkan riba, jual beli cara riba?" Marwan berkata, "Saya tidak lakukan, tidak ada pun saya lakukan begitu." Ataupun maksud kata-kata Marwan itu, "Ma fa'altu," apa yang telah saya lakukan? Faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, "Engkau telah menghalalkan jual beli sikak, cek ataupun surat. Surat cek lah, kita kata surat jaminan daripada pihak kerajaan untuk mendapat makanan. Wa qad naha Rasulullah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual makanan sebelum diterima makanan itu." Qala perawi berkata, yakni perawi di bawah tu, yakni perawi Sulaiman bin Yasar, Sulaiman bin Yasar, dia kata, maka Marwan pun berkhutbah, berucap di hadapan orang ramai. Beliau melarang daripada jual beli sikak itu. Qala Sulaiman berkata, aku pun selepas itu melihat pengawal-pengawal ya'khudunaha, mengambil cek-cek itu ataupun surat-surat itu dari tangan orang ramai. Satu lagi ni pun lagu tu juga, idza bta'ta. Ini riwayat dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau telah membeli makanan, maka jangan engkau menjualnya sebelum engkau menerimanya. Habis itu bab tu. Ini bab haram bai'i subrati tamril majhulatil qadr bitamrin. Haram menjual selonggok tamar yang tidak diketahui berapa timbangan ataupun sukatannya dengan tamar yang lain, yakni tukar tamar dengan tamar. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menjual selonggok tamar yang tidak diketahui sukatannya dengan tamar bersukat dengan sukatan yang maklum. Satu lagi ni pun begitu juga, sama dengan lafaz hadis tadi, cumanya perawi dia tidak ada menyebutkan minat tamr di akhir hadis itu. Ini bab tidak sah, tak boleh, tidak sah jual sesuatu barang lah, mabi', sesuatu barang yang dijual ataupun yang dibeli sebelum kita menerima barang itu. Jadi Imam Nawawi bawah tu dia sebut tu semua tersebut dalam hadis tadi lah, kita baca dah tu. Kita tengok dulu hak dia kata. Sebahagian dia kata tu sebenarnya duduk di belakang ni, dia sebut sini dah. Tak serupa lah, mungkin kitab tu tak serupa. Tapi di bawah perkataan murja' murja' tu ada beberapa baris di bawah tu dia sebut, wa fi hadhihi al-ahadith an-nahyu an bai'il mabi' hatta yaqbidahu al-bai' واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره. وقال عثمان البتي يجوز في كل مبيع
وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون. وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي tak apalah tu. Dia kata hadis-hadis ini dapat difaham daripada hadis-hadis ini larangan menjual barang selagi penjual tidak menyerahkannya kepada pembeli. Mana sebelum pembeli itu terima, pembeli tak boleh jual kepada orang lain. Kemudian ulama berbeza pendapat tentang perkara ini. Syafi'i berkata tidak sah menjual barang yang dibeli ataupun dijual sebelum pembeli itu menerimanya, sama ada barang yang dijual tadi ataupun yang dibelinya itu berupa makanan ataupun aqar, harta tetap, ataupun mangkulan, harta yang boleh dipindah, ataupun naqd, yang ini berupa duit, emas atau perak dan selainnya. Semua tak boleh. Uthman Al-Batti pula berkata semua benda boleh jual belaka walaupun kita tak terima lagi. Abu Hanifah berkata tidak harus pada semua perkara, semua benda yang dibeli kecuali aqar. Yang ni barang harta tetap macam tanah, rumah yang tidak boleh dipindah dan sebagainya. Itu maknanya aqar. Aqar boleh, hak lain tak boleh. Malik berkata tidak harus makanan. Mana dijual sebelum diterima. Tapi kalau muka lain boleh, wa yajuzu fi ma siwa. Ramai yang bersetuju yakni ataupun sependapat dengan Imam Malik dalam perkara ini. Yang lain pula berkata tidak harus pada barang ataupun benda yang disukat ataupun ditimbang. Tetapi kalau yang tidak disukat ataupun ditimbang boleh. Khilaf ulama lah tu. Adapun mazhab Uthman Al-Batti disebutkan oleh Maziri dan Qadhi, tak apalah. Ini pendapat dia tu adalah pendapat yang syadz dan matruk, ditinggalkan oleh ulama-ulama tak pakai. Dia tu kata boleh berlaku tu. Ulama tak pakai. Itulah secara umumnya hadis yang kita baca. Dan kesimpulan ringkas Imam Nawawi sebut. Jadi kalau kita tengok zahir hadis ini, boleh dikatakan semuanya lah, semuanya, hampir-hampir semua lah. Kalau ada puasa dua, itu pun tidak terai juga. Hak lain-lain semua sebut makanan. Kalau kita perhati zahir hadis, man ibta'a ta'aman, hadis yang pertama. Man ibta'a ta'aman, hadis yang kedua. Man ibta'a ta'aman, hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, man ibta'a ta'aman, yang keempat. Hadis Ibn Umar pula, nabta'u ta'am. Tu. Lepas tu hadis Ibn Umar lagi, man ishtara ta'aman. Man ishtara ta'aman lagi hadis Ibn Umar. Banyaklah. Boleh dikatakan semualah berkenaan dengan makanan. Hak itulah yang tidak boleh. Hak itu tidak boleh. Imam Syafi'i, begitu juga Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Thawri, dan begitu juga Imam Ahmad dalam satu riwayat daripada dia. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas seperti mana yang kita lihat dalam hadis ni, dalam Muslim ni. Qala Ibnu Abbas berkata, wa ahsibu kulla syai'in mithlahu. Saya kira semua benda serupa dengan makanan lah juga. Dari segi tak boleh jual sebelum diterima. Dari segi pembeli itu tak boleh jual sebelum diterima. Serupa dengan apa dia? Makanan juga. Walaupun dalam hadis ni sebut makanan, kan belakang tu sebut makanan lah, hampir semua sekali lah hak dikemukakan oleh Imam Muslim ni. Tapi Ibnu Abbas dia ijtihad, dia takwil,
Mana bukan ta'am itu ta'am saja, tapi sebut ta'am ini secara kebetulan ataupun hak umum ataupun hak lebih-lebih tak bolehnya. Bukan bermakna hak lain boleh. Dia kata hak lain pun lagu tu juga. Jadi seperti yang kita maklum, apa nama ni, Imam Syafi'i kan, dia rujukkan nombor satu dia di kalangan sahabatnya Ibnu Abbas. Tu kena ingat tu kaedah berlaku. Ibnu Abbas itu rujukan nombor satu dia lah. Kebanyakan hukum dalam mazhab Syafi'i ini dia walaupun ada juga tidak lagu tu Ibnu Abbas ni, dia tak ambil pula daripada Ibnu Abbas hak tu. Misalnya Ibnu Abbas kata aula mastumun nisa, itu maknanya bersetubuh dengan isteri, hak tu yang batal semaya. Bukan sentuh-sentuh tu. Ibnu Abbas pendapat lagu tu. Tapi Imam Syafi'i tak ambil Ibnu Abbas. Dan pendapat Ibnu Mas'ud di kalangan sahabat ni, hak nombor satu sekali Ibnu Mas'ud bagi Imam Abu Hanifah. Dia ambil Ibnu Mas'ud saja, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakan. Tapi ada juga dia tidak ambil daripada Ibnu Mas'ud. Misalnya hak tadi juga, aula mastumun nisa, Ibnu Mas'ud kata setuh-setuh gitu pun. Ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud yang menyebutkan tak batal. Pada setuh-setuh tu batal. Imam Abu Hanifah tak pakar tu. Mana hak sentuh-sentuh lelaki dengan perempuan, suami isteri, tak batal sebenarnya. Skalanya dia pakar Ibnu Mas'ud tu. Ni. Jadi Pak orang Abdullah ni orang yang penting, ahli ilmu belakang. Mereka ni tidak banyak terlibat dengan benda-benda lain, khusus dalam bab ilmu. Kalau rujukan utama di kalangan sahabat bagi Imam Malik, Ibnu Umar. Itu bagi Imam Malik. Bagi Ahmad, rujukan nomor satunya ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah juga, Pak orang Abdullah lah. Ni hak asas. Hak lain-lain pun dia ambil juga. Bukan kata tak ambil daripada sahabat lain, tapi secara umumnya fiqh mereka ni itulah rujukan utamanya. Walaupun ada juga berbeza. Macam di sini jelaslah ni, sini jelas. Ibnu Abbas padahal tak ada hadis mengikut syarat ni. Muslim ni mengikut syarat Muslim ni, mengikut syarat Bukhari ke apa, tak ada hadis. Sebab tu Imam Muslim tak mari. Walaupun begitu Imam Muslim mari pendapat Ibnu Abbas. Sekarang pendapat Ibnu Abbas tu dia pegang. Padahal bukan hadis. Padahal bukan hadis. Maknanya kuat tu dia pegang dengan Ibnu Abbas. Sebab apa? Masing-masing tu ada kelebihan, ada keistimewaan belaka. Masing-masing tu tak jadi masalah lah sahabat tu. Jadi sini kalau kita perhati ni tak ada dia sebut semua. Tak boleh kita nak jual apabila kita beli, sebelum kita terima tu. Semua benda tak ada sebut dalam hadis-hadis ni. Adanya hanya pendapat Ibnu Abbas. Tapi Imam Syafi'i pegang dengan ni. Imam Syafi'i pegang dengan ni. Hadis tidak. Lepas tu apa ni, Imam Malik, dia pegangnya dengan siapa? Ibnu Umar. Jelas dah hadis Ibnu Umar tadi, makanan lah, kena dengan makanan lah. Tidak makanan tak apa, tidak makanan. Hak makanan tak boleh. Ibnu Umar. Lepas tu Ibnu Abbas ni pun ada. Dia ambil hak hadis riwayat Ibnu Abbas saja. Pendapat dia kita letak tepi dulu. Ambil hadis dia, hadis riwayat dia. Hak dia kata wa ahsibu kulla syai'in mithlahu, itu hak dia kata, bukan hak Nabi kata. Itu maknanya beza. Mana kita tidak boleh campurkan hak dia kata dengan hak Nabi kata. Hak asas hak mana? Ibnu Abbas pun meriwayatkan, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Ibnu Abbas pun riwayat lagu tu juga. Apa kita nak gelak lain? Pendapat dia tu, itu pendapat dia. Itu. Sebab itulah kita tengok ada berbeza-beza pendapat. Imam Abu Hanifah pula kata, dia kata kalau jual benda-benda ni boleh alih ni. Makanan tu semua boleh katakan sepakat lah, makanan tu semua tak boleh. Kalau benda lain-lain, hak tidak makanan, hak boleh dipindahkan. Harta yang boleh dipindahkan kena qabd dulu.
Kena terima dulu baru boleh jual. Kalau tak terima, tak boleh nak jual kepada orang lain. Tapi kalau akad, maknanya harta tetap, tak boleh nak pindah. Dan kira-kiranya benda ni tidak rosaklah, mudah-mudahan jangan sekali berlaku kerosakan. Dan boleh berlaku penipuan ke, tak ada, pasal dia tetap. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Itu pendapat dia. Sebab apa dia kira maksud sebenarnya? Apa maksud? Dia ambil maksud Nabi SAW yang larang tu apa? Jadi masalah penipuan dan masalah gitu gini tak ada tu kalau harta tetap, kata dia. Itu pendapat dia lah. Itu pun pendapat dia. Walau bagaimanapun ada lagi dalil, walaupun tidak kuat mana lah, tidak kuat mana. Dalil bagi orang-orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i, hak menyebutkan semua barang bukan terikat dengan makanan. Ada juga dalil. Umpamanya yang diriwayatkan oleh Nasai, Hakim bin Hizam kata, wahai Rasulullah, dia kata, saya ni beli barang-barang ni, beli barang-barang lepas jual, royak kan, hak mana hak halal, hak mana hak haram kepada saya. Nabi SAW pun kata, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu, jangan kamu jual sesuatu sebelum kamu menerima sesuatu. Sesuatu tu bukan makanan, sesuatu termasuk makanan dan benda-benda lain. Itu menjadi pegangan dia. Tetapi hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Dipertikaikan oleh ulama. Sebab apa? Ada perawi dia namanya Abdullah bin Ismah. Dan Abdullah bin Ismah ni dipertikaikan oleh ulama. Macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain. Ibnu Hazm kata majhul dia. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dhaif dia. Jadi tak boleh pakai. Sebab tu orang tak boleh pakai. Lepas tu Imam Syafi'i dia pakai juga. Dia pakai juga tu. Dia adalah dalil-dalil hak lain. Tetapi dalil tu adakah sampai kepada taraf ni? Tak sampai. Taraf ni tak ada sampai. Jadi dia pegang dengan hadis umum tadilah, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu, jangan jual apa-apa pun sebelum engkau menerimanya. Jadi kita terlebih dahulu kena faham gapo dia makanan ni. Makanan ni hak masak dah ke hak tidak masak, supaya asal orang panggil makanan. Dan yang dimaksudkan dengan makanan tu makanan orang. Sama ada makanan tu mari daripada luar negeri ataupun dalam negeri, tak kira lah makanan. Macam beras, gandum dan sebagainya lah, hak makanan ataupun minuman yang menjadi makanan dan minuman kepada manusia. Sebab ini termasuk dalam bahan ribawi. Ini asas. Mengikut Imam Maliknya termasuk dalam bahan yang boleh menyebabkan ada berlaku riba. Makanan. Iaitu Nabi SAW sudah sebutkan dalam hadis, kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Iaitu gandum tukar dengan gandum, bali tukar dengan bali, jagung tukar dengan jagung, riban illa ha'a wa ha'a. Itu dia. Illa ha illa mithlan bimithlin wa ha'a wa ha'a, ataupun yadan biyadin. Lafaz tu ada beza-beza tapi maksud dia sama. Iaitu tak boleh nak tukar benda tu, makanan dengan makanan tadi, kecuali dia kena sama, serupa. Kena serupa, sama timbangan ataupun sukatan dia. Tak kira dari segi mutu dia, tak kira. Dan kena unjuk berunjuk. Ayat ni secara langsung bui selalu. Ini merujuk kepada zaman dulu, dia bertukar barang. Pada ketika tu duit ni kurang ada. Dan Nabi SAW pun sebenarnya kalau kita perhati hadis itu, maksud dia nak menyebarluaskan penggunaan duit. Dia tak sewi guna lagu. Itu sebenarnya. Tukar mah dengan mah tak boleh. Padahal mah tu banyak kan, tak serupa nilai dia tu kalau nak kira. Kalau kita beli dengan piti, perak dengan perak, tak boleh riba, kecuali kena sama timbangan dia. Dan kena unjuk berunjuk selalu. Lepas tu kita kata ada mah tu tak serupa, nilai dia tu. Hak mah banyak, mahal lah. Hak mah kurang sikit harga dia.
Orang panggil emas 10, emas 9, setengah emas macam-macam tu. Tak serupa. Jadi tak boleh kalau mengikut hadis tu. Kita tak faham lah. Sekali-sekali kita fikir dah, kita kata buat apa? Ya dia tak buin. Sedangkan memang tidak sama nilai dia lah. Ya, kalau kita pergi beli dengan PT sama? Tak sama. Jadi sepatutnya ni kalau dia kurang berat sikit pun tak apalah. Hak ni berat sikit pun dah mungkin nilai dia tu lebih. Kita kata tak boleh. Nabi tak buih. Apa tujuan? Tujuan dia tak sebui tukar barang tu. Mana guna sistem muqayadah. Sistem muqayadah ni sistem pertukaran barang. Mana orang zaman dulu biasalah dia nak beli makanan guna makanan ataupun lain-lain lah. Dia guna barang. Bui baju ke ni bui baju. Hak tu bui makanan. Ataupun sama-sama makanan tapi lain-lain jenis. Kalau lain-lain jenis tu lain pula hukumnya. Tak apa lebih kurang. Misalnya emas dengan perak nak tukar. Tukar tu dia panggil dalam istilah hadis ni jual beli. Tukar. Tak apa lebih kurang dari segi timbangan dia tu. Tapi kena selalu. Tak boleh bertangguh. Kalau bertangguh jadi riba juga. Begitu juga beras dengan jenis lain lah. Jenis lain makanan. Tapi jenis lain. Tak apa lebih kurang dari segi timbangan ke apa. Sukatan tak apa tak sama. Tapi kena ha-awa-ha. Ataupun yadan biyadin. Kena selalu. Kena langsung. Tidak boleh bertangguh. Sebab apa? Kalau kita perhati semua. Ni kita tengok satunya Nabi SAW nak menghapuskan kalau boleh, tetapi bukan menghapuskan buat selama-lamanya, bukan makna nak memansuhkan, bukan makna tak boleh guna sampai bila-bila, tak. Sebab payah dia akan timbul rasa tak puas hati mana-mana pihak. Lepas tu setara mana nilai dia payah lah. Payah cara nak guna tu. Cara pertukaran yang seperti itu menyukarkan. Jadi Nabi SAW nak bawa orang guna satu sistem lain, iaitu sistem duit. Baru tak timbul masalah. Baru puas hati. 5 sen pun beza dia, sesen pun tikah beza kita boleh bagi sesen. Tikah dia. Ni 2 sen, 5 sen ataupun 10 sen. Beza tu. Mana ni barang ni dengan barang ni tak apa. Dengan duit tu kita boleh beli semua benda dan tidak ada berlaku riba dah. Walaupun dari segi cagaran ataupun simpanan, mana sesebuah kerajaan mungkin dia nak keluar duit itu, dia kena simpan emas juga, mana alik belakang dia tu. Walaupun begitu tak apa, sudah tidak ada dah riba tu. Sebab apa? Orang tidak panggil tukar bahan ribawi. Dan dia nak popular hak tu. Itu sebenarnya satu. Yang kedua, Nabi SAW tak sebui guna pada masa tu. Kalau emas ni lah, kait dengan emas perak, dia nak suruh emas perak ni tidak jadi bahan pertukaran. Tidak. Dia nak jaga dia. Biar emas ni untuk dia lah. Untuk apa dia? Kita kata perhiasan, untuk apa-apa. Begitu. Biar gitu. Kalau guna sebagai duit juga, pun payah juga. Sebab zaman dulu orang guna duit emas, memang emas sungguh. Tetapi kalau guna emas sungguh pun, emas tu tidak serupa. Satu negeri ni dia guna emas berapa? Hak ni emas berapa? Tidak serupa. Kalau tukar tu, kalau tukar, dia jadi riba juga. Kalau tidak sama berat. Tak boleh. Di situ kita nampak dia nak lari juga daripada situ. Tak saya guna tu. Payah. Nak guna duit, hak biasa. Hak lain-lain, guna hak lain. Tak usah guna emas. Hak emas tu untuk benda lain. Gitu maksud dia. Lepas pada tu, makanan ni sebab apa dia tekan sangat makanan? Dia ada kebaikan belaka, macam pendapat Syafi'i, pendapat orang tu, pendapat ni ada kebaikan belaka tu. Bukan kita perlu tengok dari segi apa ni, hujah, kedudukan dalil masing-masing tu saja. Kita kena tengok dari segi hikmah dia tu, dari segi apa di sebalik dia. Kita tengok kalau mazhab Syafi'i ni dan Imam Muhammad ni anak murid Imam Abu Hanifah, tapi dia tidak sependapat dengan tok guru dia dalam perkara ni. Dalam perkara ni dia serupa dengan Imam Syafi'i. Skalanya dia serupa dengan tok guru dia, tapi dalam perkara ni dia tidak. Ibnu Abbas kata segala benda. Apa maksud Nabi SAW suruh terima dulu ni makanan, ataupun kalau mengikut Imam Syafi'i, dia pegang dengan Ibnu Abbas itu, semua benda lah, mana kena terima dulu apa.
Sebab gini, takut-takut. Kalau tak terima dulu, mana tuan dia tu boleh fasakh lagi. Ada khiyar lagi. Mana ada hak memilih lagi untuk tidak jadi, boleh tak jadi jual beli tu. Misalnya satu orang tu beli dah dengan dia, tak ambil lagi benda tu. Kita katalah makanan atau tidak makanan kalau mengikut mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia nak jual kepada orang lain nak beli mahal. Nak beli mahal. Penjual yang pertama saat ni, dia pun berasa tertarik juga. Kalau aku jual diri pun baik. Kalau aku jual, tidak dia. Jadi dia boleh batalkan jual beli itu. Kalau sebab apa? Sebab ni pembeli belum menerimanya lagi. Tak terima lagi. Selagi belum terima, dia boleh batalkan. Dia boleh guna hak khiyar dia. Jadi bila gitu, kecewalah kawan ni. Jadi maknanya masih ada tamak tu. Tamak tu tidak, Islam tidak nak boleh ada dalam jiwa peniaga-peniaga. Jangan ada hak tamak tu. Mana sehingga sudah jadi hak orang pun nak boleh kat orang dah, lepas tu kita nak kita juga. Padahal kita sudah jual dah ke dia. Tak sih ada gitu. Dan ini menimbulkan jadi terkeduh hati mana-mana pihak. Tak sih ada. Jadi kena terima. Terima tu lagu mana? Terima tu kalau mengikut Syafi'inya, memang kena jelas benar hak tu dia pakai Ibnu Umar. Malik tak pakai hak tu. Malik tak pakai. Padahal dia rujuk kepada Ibnu Umar, rujukan utama dia. Imam Syafi'i kata dia pegang hadis tadi kan kita baca kan, dilarang, dipukul, kalau jual sebelum terima, disuruh buat balik rumah dulu. Begitu cara terima ni. Apabila kata saya jual lah, baru ni kita sudah bicara dah ijab kabul tu. Dia kata saya jual lah, ni benda ni dengan harga sekian-sekian, saya belilah. Tak pandai kata gitu, kena heret sekurang-kurang. Biar pindah tempat tu daripada hak asal. Tanda jadi, tanda sah. Hak ni sudah jadi hak saya dah. Saya bebas melakukan apa saja terhadapnya. Dan saya lah yang menanggung apa-apa pun untung rugi benda ni. Tu maknanya. Kalau selagi tidak pembeli ni ambil, terima, masuk ke dalam qabd dia, dalam milik dia, bermakna benda tu masih lagi dalam jaminan penjual. Manakala katakanlah benda tu rusak, siapa dia yang bertanggungjawab? Penjual tu kena bagi balik hak lain ke kepada pembeli tu, pembeli bui dah piti. Dia tak ambil barang, kau tak payah bui hak lain. Itu timbul persoalan. Makna kalau dalam jaminan penjual, dia kena bui hak lain lah, hak serupa dengan hak tu. Itu maknanya dalam jaminan dia. Apabila dalam jaminan dia, masih dalam jaminan dia, dia boleh lah kalau dia nak tak sel jadi sebab kuat hak dia lagi. Kalau selagi pembeli ni belum ambil heret, wak kelik rumah dia ke ataupun heret sikit ke, makna lebih kuat hak penjual lagi ada pada barang. Bermakna dia lebih bertanggungjawab terhadap barang. Kalau barang tu rusak kau gapo. Tapi kalau pembeli sudah ambil, mana dia bertanggungjawab, penjual lepas dah. Kalau katakanlah lepas tu kena curi kau gapo kau hilang kau, dia bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia lebih berhak terhadap barang tu. Baru ni kita sudah sebut dah kaedah kan satu hadis, iaitu al-kharaj bid-dhaman ataupun al-ghurm bil-ghunmi. Iaitu al-kharaj bid-dhaman, keuntungan yang seseorang dapat tu kerana apa? Kerana risiko yang dia tanggung terhadap sesuatu benda. Satu barang tu kita berhak mendapat manfaat rumah. Rumah kita kata kita berhak mendapat manfaat daripada kita boleh duduk. Kalau kita tak boleh duduk, kita boleh sewa ke orang lain. Sewa tu boleh kita. Itu kharaj orang panggil, keuntungan. Sebab apa kita berhak mendapat keuntungan tu? Sebab kita yang bertanggungjawab dalam jaminan kita rumah itu. Sebab itu kalau rumah itu rosak kau gapo kau, kita kena baiki. Tuan rumah tu. Tak ada orang lain, tak boleh nak minta ke siapa, dia tak boleh nak tekan siapa. Hak dia bertanggungjawab. Jadi untuk melindungi, menjaga hak dia tu macam-macam lah cara manusia ni berusaha untuk melindungi hak dia. Macam-macam lah cara manusia ni berusaha. Itulah timbul soal insurans lah macam-macam kan. Sebab nak jaga hak tu, perlindungan hak. Lepas tu sejauh mana pula? Itu bab lain lah. Tapi kita nak cerita hak ni dulu. Jadi makna lebih kuat dalam tanggungan dia, dalam jaminan dia. Begitu juga apa nama ni,
Hadis yang lain disebutkan iaitu keuntungan itu diperolehi oleh seseorang kerana apa? Kerana dia bertanggungjawab terhadap sesuatu. Gitulah kesimpulannya dalam hadis satu lagi. Jadi itu hadis apa ni? Al-ghurmu bil ghunmi tu. Al-ghunmu bil ghurmi, iaitu keuntungan diperolehi seseorang dengan sebab dia bertanggungjawab terhadap sesuatu barang itu. Jadi sekarang ni kalau sebelum terima, pembeli belum terima, siapa dia yang lebih berhak terhadap barang itu? Siapa yang menanggung risiko kalau sekiranya jadi apa-apa kepada barang itu? Jawabnya penjual. Sebab tu dia tak boleh jual, sebab bukan hak dia lagi, tidak kuat lagi hak dia. Walaupun sudah ada akad dah, tidak kuat lagi hak dia. Dia lebih kuat hak penjual. Sebab tu dia tak boleh jual lagi kepada orang lain. Tapi kalau dia sudah ambil dah, dia boleh jual lah kepada orang lain. Maknanya penjual tak boleh nak batal dah, tak boleh nak kata apa dah. Sebab apa? Sudah betul-betul dalam tanggungan ataupun dhaman dia, jaminan dia, tanggungan dia, dia lebih berhak terhadap barang itu. Jadi kalau dia nak jual dengan harga yang lebih mahal lagi, ke harga yang lebih murah, kau ikut dia lah. Dia yang bertanggungjawab, dia lebih berhak. Penjual tak ada dah. Jadi tomok tadi tu sudah terputus, tutup dah jalan tomok. Satu, sebab Nabi SAW tak bagi. Yang kedua, banyak berlaku kalau sekiranya jual ni boleh dijual sebelum terima, barang ni dalam masyarakat ni yang jadi mahal ni sebab tu. Barang mari daripada luar negeri, daripada Jepun misalnya kita kata, ataupun daripada mana-mana lah, luar negeri lah kita kata, yang di order ataupun yang diimport daripada luar negeri, tengah jalan tu atas kapal tu jual berapa kali jual. Hak asalnya barang tu harganya 10 riyal katakanlah 10 riyal. Orang ni jual kepada orang ni, dia tak terima lagi, duduk atas kapal. Tetapi dia akad dah lah, dia jual kepada orang lain, akad sikit harga, hak 10 tu jadi 20 katakanlah misalnya. Orang yang kedua tu jual kepada yang ketiga jadi 30, yang ketiga tu jual ke yang keempat jadi 40, dan begitulah seterusnya sampai kepada kita ni. Hak jadi mangsanya, hak yang menanggung mahalnya siapa dia? Iaitu orang apa? Pengguna. Sebab itu dia tak boleh jadi main tengah tu, sedangkan tak ada apa-apa, tak ada apa faedah, tak ada apa jaminan ke apa, tak ada, semata-mata permainan berniaga saja yang tidak membawa untung dan kemudahan, kelebihan kepada pengguna, kepada pembeli. Yang dapat untungnya orang tengah tu. Orang kata berniaga Hailio. Tak ada apa susah, tak ada. Lepas tu boleh jual lah. Lepas tu jual selalu, sehingga barang tu jadi mahal. Sebab tu dia tahu. Sedangkan barang tu belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Kalau nya tergelak kapal tu, ataupun kalau macam-macam lah berlaku kan, siapa nak bertanggungjawab? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat ke? Itu masalah. Katakanlah kalau yang keempat yang bertanggungjawab, sebab pada masa dia belilah, kita kata kapal tu jadi gana-gana, ataupun barang tu hilang ke, ataupun rosak ke, dialah yang bertanggungjawab. Kenapa tidak yang sebelumnya? Sedangkan serupa juga, dia pun setara tu juga, tak ada buat apa-apa usaha, tak ada mencurahkan tenaga yang lebih daripada orang lain. Orang lain begitu juga, tidak mencurahkan tenaga yang lebih daripada dia, serupa je, atas angin belakang. Sebab tu dia tidak boleh. Sebelum terima, biar terima, tentu terima dulu. Nak tahu betul barang tu harga macam tu. Sebab kadang-kadang apabila dia bertukar barang ni, dia benda lagu tu lah dalam masyarakat ni, kadang-kadang barang tu serupa je, sebab jenama jadi mahal. So kadang-kadang barang tu serupa hak tu lah je, tetapi kerana orang ni beli daripada tangan dia tu orang nak, jadi mahal barang. Ini permainan lah, permainan. Tak ada apa, serupa lah barang tu lah juga. Kadang-kadang dia jadi gitu, benda sama je, waktu ambil kilat tu serupa tu. Tapi dia bubuh jenama ni jadi best. Sebab dia campaign, sebab dia gitu gini, banyak lah. Jadi orang lebih nak hak dia, lebih mahal hak dia. Jadi begitulah kedudukan barang. Biar tentu kita terima dulu, nak tahu setara mana jadi harga dia.
Ada kalanya barang itu apabila satu orang terima ataupun satu kumpulan terima, dia jadi jatuh. Boleh jadi. Kita tak tahu lagi tu. Jadi jangan dia tak boleh jual sebab tak ada faedah tu. Apa faedah jual? Ambil untung tengah jalan. Sedangkan benda tu boleh sampai dengan satu orang saja. Kecuali kalau ada susah payah lah di tengah tu. Kalau ada susah payah di tengah ni, orang ni nak jamin sekat ni je. Lepas pada tu kena belajar lain pula, dia taksir lah. Sekat tu dia nak jual kepada orang lain. Orang lain susah payah juga, dia nak keluar duit juga. Situ sebab nak bawa barang tu ke satu tempat tu bukan sampai dengan kapal selalu, kena ada naik kenderaan lain pula. Misalnya munasabah kalau munasabah ni, kalau semata-mata duduk atas kapal tu, duduk kira naik ergo gitu saja, tak munasabah. Sebab itu dia tidak bagi. Takut jadi main lah, dipermain-mainkan oleh peniaga-peniaga yang menjadi mangsanya siapa dia, iaitu pengguna. Tu baru kita nampak faedah dia. Hak Imam Syafi'i kata semua, Ibnu Abbas kata saya kira semua benda lain pun serupa dengan makanan juga, walaupun dalam hadis ni sebut makanan. Makanan lebih-lebih lagi lah tak boleh. Sebab apa kita main makanan ni? Makanan ni makan benda asasi untuk manusia. Orang boleh jadi kuburan, mati kerana tidak makan. Kalau benda lain boleh kira, paku kau, gapo-gapo kau, siling kau, apa di barang-barang ni macam-macam. Hak tu kalau kita tak ada pun tak apa. Barang-barang hak tidak perlu mana? Hak perlu sekali, nak rayaknya hak perlu sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan. Nombor 2, pakaian. Jadi makanan lebih-lebih lagi lah tak boleh. Disebut sini hak kemuncaknya. Kalau orang sanggup buat gini dalam bab makanan, mana dia ni tidak berperi kemanusiaan. Kira nak ambil untung ke dia saja. Sedangkan hak berjuta-juta lagi ni menjadi mangsa. Yang dapat untung hanya segelintir saja. Tak patut lagu tu. Itu sebab Nabi SAW tak bagi. Makanan lebih-lebih lagi lah. Imam Malik dia kata sebab makanan tu tak boleh. Sebab makanan tu hak asas. Hak lain ni belum tentu lagi keperluan dia setara mana. Kalau kita buat semua gitu, jadi menyusah juga. Menyusah juga. Dan Nabi SAW kata makanan, kita makanan sudah lah. Hak lain tu dia tidak setara tu lah keperluan dia. Dengan sebab itu tak apalah kalau nak jual sebelum terima pun. Mana kalau kita beli apa-apa, sebelum kita terima, kita boleh jual. Sebelum kita terima, benda tu duduk kilat, kita jual dah. Tak apa. Kasut kau, gapo kau, pakaian kau, tak apa. Hak tak bolehnya ni makanan. Sebab Nabi SAW maksud dia tak sibuk main-main dengan makanan. Nyaya kau kan. Hak tu maksud dia sebenarnya. Ada pun orang yang mengatakan semua boleh. Itu dia bercanggah lah dengan hadis. Zahir hadis ini, dengan sebab itulah tadi kita sudah sebut dah, Uthman Al-Batti tu orang tak terima, orang kata pendapat dia ni ganjil. Boleh jadi dia ni tak tahu hadis ni. Gitu lah orang kata. Kalau dia tahu hadis tak patutlah. Mana dia kata semua boleh berlaku. Gitulah. Imam Abu Hanifah pula dia kata benda hak tetap tu dia payah sikit nak berubah harga dia, nak naik mudah-mudah seperti benda-benda biasa ni. Sebab tu tak apa hak tu kalau nak jual sebelum terima. Tapi syaratnya nak jual sebelum terima ni, boleh jual ni, dia kena terima harga selalu. Kalau tak terima harga selalu tak boleh. Itu syarat dia. Lepas tu kita tengok hadis ni. Hadis yang keempat ni. Sesiapa yang membeli makanan, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum disukatnya. Jadi sebut sukat sini ni, mana kena sukat kau. Lepas tu dalam riwayat lain sebut boleh tu jual berlonggok tu, makanan yang berlonggok tu boleh tu. Tidak sukat lah maknanya, secara borong boleh tu. Ni maksudnya jelas lah, maknanya berpindah milik kepada dia.
salah satu cara nak jelas tu seperti kita eret kau pindah tempat dia tu satu. Salah satunya iaitu dengan cara suka. Tentu dah untuk dia lah suka tu. Untuk pembeli lah. Itu maknanya jelas. Jelas menjadi milik, berpindah milik kepada pembeli. Itu maksud sebut yaktalahu. Bukan maksud suruh suka sungguh. Tidak. Suruh suka sungguh. Adalah ulama yang mengatakan memang kena suka sungguh lah. Tetapi oleh kerana bercanggah dengan hadis yang lain, maka jumhur ulama mengatakan suka itu bukan suatu syarat, bukan suatu yang mesti, tetapi ini adalah salah satu tanda bahawa berpindah milik. Sebab itu disebutkan. Saya pun kata kepada Ibnu Abbas, bapa tak boleh lagu tu, bapa tak boleh. Dia kata, kamu tak tengok kau orang duduk jual beli emas, mereka duduk berjual beli dengan emas, wa ta'amu murja', padahal makanan itu bertangguh. Makanan itu bertangguh. Mana makanan tidak diberi lagi oleh penjual itu, maknanya dia tak ambil lagi, pembeli itu tidak ambil. Tiba-tiba dia jual kepada orang lain. Maknanya katakanlah dia beli makanan ni, susupik ni 100 berah, katakanlah seguning kau kita kata 100. Dia sudah bayar dah pada penjual tu. Nak payah cerita ni dulu dengan emas tu apa makna. Dia bayar dah kepada penjual, beri berah tadi ke dia tu 100. Sebelum dia terima berah tu, dia nak jual ke orang lain. Dia jual kepada orang lain. Orang tu pun bagi piti ke dia, bagi piti dah ke dia. Bagi piti dah ke dia. Jual dengan harga berapa? 120 ke, 130 ke, 130 ke, ikutlah. Orang tu beri piti ke dia. Sedangkan berah tu duduk situ lagi. Ini bermakna pertukaran emas dengan emas. Sebab kita ingat cerita ni. Sebab tu dia kata ya tabaya'una bidzahab. Orang zaman dulu pitih dia tu dalam bentuk emas. Maknanya ini pertukaran emas dengan emas. Bila pertukaran emas dengan emas, hak ni 100, hak ni 120 tak sama. Dia jadi riba dah lah. Hak tu ya jadi tak boleh tu. Sebab pada hakikatnya tu kamah dengan emas. Makanan tak tahu mana. Makanan tak boleh lagi. Tapi kalau dia beli beras ni, dia bui dah piti dia 100, lepas tu dia pun ambil, dia pun jual ke orang ni bui piti 100. Itu bukan makna pertukaran emas dengan emas, tukar emas dengan beras. Tak apa lagu tu. Hak tu ya Ibnu Abbas kata tak boleh tu. Sebab dia kata ya tabaya'una bidzahab. Zahab di sini bukan dengan makna piti, umum piti ni. Kalau piti tak apa lagu tu. Kalau piti tak apa. Hak tak bolehnya apa dia? Iaitu emas ni. Dia jadi gitu. Dia jadi hak ni bagi ke dia. Hak tu dia bagi kepada penjual yang pertama 100. Emas tu 100 lah kita kata nilai dia. Duit dinar tu kita kata dinar dia panggil kalau duit emas ni 1 dinar. Hak ni boleh 120. Sedangkan beras tu duduk situ lagi. Jadi macam pertukaran emas dengan tafadul, orang panggil mutafadilan, yang dengan berlebih kurang. Apabila berlebih kurang tidak sama timbangan dia, sebab yang jadi nilai tidak sama tu sebab timbangan dia tidak sama lah, maka dia jadi riba situ. Tetapi kalau dengan duit boleh ke juga? Tak boleh juga. Ini pendapat Ibnu Abbas. Maknanya alasan dia yang kata tak boleh tu, yang nyatanya pada masa tu sebab emas pada hakikatnya tu kamah dengan emas dengan berlebih kurang tidak sama. Tapi kalau kita sekarang ni sudah tidak guna emas dah, kita guna duit, boleh kah? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Bukan masalah emas tu, masalah tidak terima dulu. Kena terima dulu. Dan Nabi SAW kata kena terima dulu. Sebab kalau kita tak terima dulu boleh jadi macam-macam. Benda tu tak ada kah? Sedangkan kita ambil dah piti dengan orang ni. Benda tu kita tak boleh nak serah. Kita tak pasti lagi. Tuan dia tak jadi jual kau ataupun hilang kau, benda tu tak boleh nak cari lain, katakanlah. Ataupun orang tu sangat memerlukan kepada makanan, kita tak boleh nak bagi sedangkan kita berjanji dengan dia. Tak boleh. Itu hikmah dia, bukan masalah emas kau tidak emas. Hak kata emas saat ni tu sebab tukar emas tu Ibnu Abbas kata.
Ibnu Abbas kata lebih jelas lagi lah nampak tak bolehnya. Sebab tak bolehnya ada dua perkara lah situ. Satunya Nabi SAW larang sebelum terima tu jual. Satunya tukar mah dengan berlebih kurang. Dua perkara ada. Jadi makna berat. Sebab tu Ibnu Abbas tak bui. Hak yang kedua tadi tidak sabit mah, pitih pun tak boleh. Ataupun nak tukar dengan sama makanan pun tak boleh. Kalau selagi tak terima, kita nak jual ke orang lain. Ataupun tidak makanan, di satu pihak benda lain lah. Kita kata pakaian ke apa, tukar dengan makanan tadi. Sebelum kita terima makanan, kita tak boleh jual kepada orang lain. Gitu. Dengan apa cara sekalipun. Tapi Ibnu Abbas ni nampak terikat dengan emas saja. Terikat dengan emas saja. Kalau perak pun lagu tu juga. Kalau perak serupa juga. Sebab dia bahan ribawi kan tu. Perak pun bahan ribawi juga. Emas pun bahan ribawi juga. Habis itu. Lepas tu hak lain-lain ni dia lebih kurang ni. Cumanya ada dalam hadis tadi, sesiapa yang beli makanan jangan dia jual sebelum menerimanya. Ibnu Umar kata, kami dulu beli makanan daripada orang yang bawa dengan kenderaan ni secara borong. Secara borong. Boleh beli. Inilah hadisnya kata boleh beli secara borong tadi. Tidak mesti kena suka tu. Tak apa secara borong. Apa yang kita kata, apa beli secara borong, apa tak bolehnya beli. Kita sekarang ni kita tak apa nampak cerita ni sebab kita guna duit, umum duit. Memang kalau beli dengan duit tak jadi masalah. Borong kau suka kau timbang kau tak jadi masalah. Hak ni borong ni tukar barang dengan barang. Tukar makanan dengan makanan. Misalnya di kalangan dia tukar buah tamar dengan buah tamar. Ni selonggok buah tamar, ni selonggok buah tamar. Dia ni nak jual buah tamar dia kepada hak ni. Jual tu maksudnya tukar. Hak ni nak beli buah tamar dia, hak ni nak beli buah tamar dia. Gitu. Mana kalau secara borong, yang ni tidak, kedua-dua pihak tidak pasti dengan tepat berapakah timbangannya. Hak dia, hak tu pun lagu tu juga. Cuma nampak lebih kurang sama tinggi, sama besar nampak tu longgok tu. Tak apa kalau lagu tu. Tetapi kalau satu pihak tahu dengan jelas hak dia tu 15 apa ni kita kata kemudian 15 suka tu 15 kemudian cupak 15 cupak kita kata. Kalau kita kata dia jelas 15 cupak dia tu, hak ni tak jelas nak tukar tak boleh. Kalau sama-sama tak tahu pakai borong gitu tak apa nak tukar barang tadi walaupun bahan ribawi tak apa dimaafkan. Tetapi kalau bersuka dia kena sama, kena suka kedua. Tak kira lah nilai dia tu, mutu dia, kualiti dia tidak sama pun tak kira. Sebab apa yang tak kira? Sebab hakikat makanan ni, misalnya kita kata beras nombor 1 kita nyoho sangat tu, grade 1 tu dia putih ya. Kerana putih dia tidak lebihnya. Padahal hakikatnya zatnya tak ada mana. Baik beras hak ni, hak murah tu. Sebab tu dia Nabi tak beri tu lebih kurang. Sebab kita hakikat dia serupa makanan, maka kenyal belakang. Dari segi zat tu kita dapati hak murah tu lebih banyak lagi. Tetapi orang ni terpedaya. Dia terpedaya dengan comel dia tu tidak patah dengan putihnya. Lepas tu tidak kena basuh banyak kali lah. Kalau tu dia terpedaya, maka jadi mahal. Padahal beras hak merah tu hak lebih berzatnya tapi murah. Jadi kalau kita nak kata sebab hak ni mahal tu sebab apa? Manusia tertipu je sebenarnya mahal. Kalau nak kira hakikatnya kenyal sepotullah hak mana-mana kenyal sepotullah. Hak tu sebab tu dia tak beri tu lebih kurang. Dia kena sama, tak kira mutu tak kira. Sebab anda kata tadi lah. Lepas tu kita kata dah lagu tu tak sama lah nilai dia. Nabi SAW maksud tak saya beri lagu tu lah payah. Berasa lah ni berasa. Walaupun dia tertipu sebenarnya. Dia kata hak ni lebih molek. Sebenarnya tidak lebih molek. Tetapi perasaan dia tu rasa tak sedap lah. Hak aku mahal, hak dia murah tu kan. Dia tak usah guna lagu tu lah, guna duit. Senang. Maksud dia nak bawa orang ke situ. Tak saya beri tukar cara tadi.
Dia kata jizafan, sehingga kami pindah daripada tempat dia. Inilah pegangan Syafi'i. Dia pegang dengan zahir hadis, dia pindah daripada tempat. Sebab itulah orang Syafi'i kan, kalau dia jual beli, dia kena heret sikit, heret sikit. Heret sikit. Tetapi akan datang kita akan bincang lagi, ada khiyar majlis. Sejauh manakah ulama-ulama pakai khiyar majlis itu? Sejauh mana? Khiyar majlis ni maknanya kalau selagi penjual dan pembeli itu masih ada dalam majlis jual beli itu, masing-masing boleh pilih untuk meneruskan jual beli itu ataupun membatalkan. Maka kalau heret pun, apakah tak boleh khiyar? Itu persoalan. Hak tu dalam bab akan datang. Dalam bab akan datang. Mana kira-kiranya nyatalah, maknanya dia ni betul-betul nak jadi hak alik dia. Mari alik dia. Dia pegang dengan hadis mana? Dialah hadisnya. Orang lain kata bukan semua benda. Kalau nak heret lagu tu, bukan semua benda boleh heret. Kambing kalau beli, boleh heret. Kalau tak heret pun tak apa, jelas dah hak kita. Kalau kita beli tanah nak heret lagu mana? Kata dia nak. Beli rumah nak lagu mana? Buih anak koci itulah ke dia, kata dia. Tak boleh kata gitu saja. Buih anak koci ke dia. Itu maknanya ambil ke dia. Kalau beli motor, tolak sikit motor. Sebab tu dia amalkan lagu tu. Kita perhatikan orang Syafi'i, sebab apa dia buat gitu? Dia pegang dengan hak ni lah, zahir hadis ni. Orang lain kata tidak. Semuanya ini memberi makna, maksud dianya iaitu menyatakan sudah berpindah milik. Berpindah milik ni banyak cara. Berpindah milik ni banyak cara. Tidak semesti dengan mengalihkan benda tu daripada tempat asal, tak mesti. Sesuai dengan benda masing-masing. Sesuai dengan benda masing-masing. Kalau kita tidak pindah pun, kalau katakanlah kita tinggal situ, kita beli, apa kita tinggal situ, kita pergilah, kita tak pindah-pindah pun, duduk situ. Lepas tu kalaulah sekiranya hilang apa berlaku kebakaran, berlaku apa, siapa dia bertanggungjawab? Adakah nak letak atas penjual? Siapa dia suruh tak ambilnya? Kita kata, kalau ambil tak ada satu, menyusah ke dia yang boleh duk tengok barang tu. Jadi kita lah yang menanggung, tidakkah pembeli yang menanggungnya? Maknanya kita percaya kepada dia, sebab tu kita tinggal kat dia. Kita amanah, dia tu amin. Mana dia tu pemegang amanah. Kita nak letak barang sesuatu ni sebab kita percaya dia tu sebagai orang amanah. Sebab tu kita letak. Kita tak boleh minta ganti rugi dengan dia apa benda ni hilang, tak boleh. Sebab kita anggap dia tu sebagai pemegang amanah. Sebab kita minta orang simpan barang kita. Lepas tu kalau barang tu hilang, kita minta pitih balik, tak boleh lah tu. Nyaya lah ke dia. Kita tupai letak tu pun satu kerja lah. Kalau dia nak ambil upah pun boleh, kalau nak kira. Dia tak ambil ke pemuja dah. Jadi dia tidak bertanggungjawab. Maknanya apabila beli, walaupun tidak alih tempat pun, kira-kira jelas dah tu. Jadi orang lain pakai gitulah. Tidak semesti kena mengalihkan tempat, tapi nak suruh jelas ni, terutama di peringkat permulaan, dia buat gini lah. Dia buat gini. Supaya apa? Takut jadi bala. Apabila masih duduk di tempat penjual lagi, orang yang kata, "Dak, masih dalam tanggungan demo lagi." Dah takut timbul lagu tu. Jadi kalau dia buat kelik ke rumah dia, nak kata tanggungjawab penjual lagu mana? Tanggungan penjual lagu mana? Demo buat kelik pak rumah dah. Nak suruh nyata begitu. Itu tujuannya supaya tidak timbul perbalahan. Kalau tidak kan adalah orang yang pasal beribal. Kalau tidak beribal, dia cuba fahamlah keadaan. Dan nak warna dah kita tinggal situ. Tapi ada juga orang nak bertekir, dia nak juga tak balik saja. Jadi dia katalah macam-macam sebab hilang di tempat kamu kau macam-macam. Sebab itu dia suruh alih supaya tidak timbul dah, tidak ada dah punca perbalahan. Seterusnya habislah situ. Sebab itulah ada dalam riwayat ni hatta yu'uhu ila rihalihim, buat balik ke rumah. Seterusnya hak ni, di zaman Marwan bin Al-Hakam. Marwan ni dia jadi gubernur bagi pihak Sayyidina Muawiyah di Madinah. Sebab apa kita kata di Madinah ni, cerita ni bukan semasa dia jadi khalifah. Dia jadi khalifah, dia duduk di Syam, Dimashq. Sebab ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia duduk di Madinah. Sebab tu peristiwa ni lebih sesuainya ketika dia menjadi gubernur kepada Muawiyah di Madinah. Kita tidak nak bincang panjang lah. Lepas tu jadi lagu mana dari segi sejarah tu, biarlah tu nak kira hak ni. Jadi Marwan zaman tu
Pemerintah ni dia buat keluar macam kupon ataupun macam cek lah. Sini sikak, sukuk dia panggil juga. Dia sak, asalnya daripada bahasa Parsi, cek itulah. Yang kemudiannya diguna dengan makna istilah yang tersendiri pula. Tapi asal dia maknanya ketah ataupun kad yang diberi oleh pihak kerajaan dalam tanggungan kerajaan lah, kepada orang-orang yang tertentu yang berhak menerima makanan daripada pihak kerajaan dengan harga yang murah ke, atau separuh harga ke, ataupun dia dapat percuma daripada kerajaan. Itu maknanya sikap ni. Yang berlakunya kepada dia, tuan punya saat ni, tuan punya kad saat ni, sebelum pada dia terima lagi barang tu, dia jual dah ke orang lain. Jadi dia jual, orang tu pergi. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Itu persoalannya. Jadi bila Marwan buat gitu, Abu Hurairah pun kata, mu telah menghalalkan riba. Tak ada. Saya tak ada buat benda lagu tu. Maknanya ma fa'altu, saya tak ada buat benda lagu tu. Ataupun ma tu dengan makna ma istifham, apa yang telah saya buat sampai kamu kata saya ni jual beli cara riba ni? Atau ma nafiyah ataupun ma istifhamiyah, boleh kedua lah tu. Abu Hurairah kata, kamu menghalalkan orang jual kad tu, sedangkan kerajaan bui ke dia. Itu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang makanan itu dijual sebelum diterima. Ni tak terima lagi. Dia jual dah kad tu. Marwan pelepas pada tu dah Abu Hurairah ni kan sahabat besar, kata ni dia ni pun mengikut setengah-setengah ulamanya sahabat juga, tapi sahabat kecil. Jadi dia pun berucap lah di hadapan orang ramai lah kan, buat lagu tu, jangan buat lagu tu lah. Jadi Sulaiman perawi ni kata, lepas pada tu saya tengok pengawal bagi pihak kerajaan rapah daripada orang hak mana buat gitu. Rapah daripada orang hak mana buat gitu. Sebab tak boleh. Sebab apa? Hak tak adil lah. Tak kira lah kita beli ke dengan duit ke, duit tu duit emas ke ataupun tidak duit emas ke, kalau selagi tak diterima barang yang dibeli tu, terutamanya makanan, tak boleh nak jual. Cek ni pun lagu tu lah juga, ataupun kad ni. Hak mana seseorang berhak mendapat makanan itu kerana dia ada kad tadi, supaya tu juga dia tak boleh nak jual kepada orang lain sebelum dia menerima makanan itu. Gitu. Apabila dia terima, baru boleh. Nak jual tak apa. Setelah terima dulu. Nak kata jual selalu tak boleh. Sebab apa? Dia mungkin pula dia jual, orang tu jual pula ke orang lain pula, orang tu jual pula ke orang lain, ambil untung pula. Jadi tak ada kelebihan lah kerajaan nak bui kepada orang-orang tertentu ni. Masing-masing ambil untung pula di tengah jalan ni. Sampai 10 orang, katakanlah sampai 10 orang. Jadi lagu mana? Akhir sekali orang beli tu tak ada kelebihan apa. Mungkin adalah tikah sikit-sikit lah beza dengan jual kedai biasa. Tak ada kelebihan. Dan penjual asal tu, dia sepatutnya berhak mendapat makanan itu. Makanan itu hak kerajaan bagi. Dia dapat dengan harga yang murah lah sepatutnya. Tidak, dia mengutamakan duit. Tak apalah hak tu. Masalah kalau dia sudah terima dah, dia nak jual kepada orang lain, tak apa, sudah jadi hak dia dah. Tapi biar terima dulu. Sebab apa? Sebab tadi lah. Sebab kalau belum diterima tak pasti lagi. Walaupun kata hak kerajaan nak bui pun, tak tahu lagi nak jadi lagu mana, celah-celah tu. Maknanya dia tak bagi. Jadi hak-hak yang seperti ini, hak yang seperti ini, dia ada hak ni banyak. Hak ada mengikut ulamanya, hak seseorang yang dia boleh jual kepada orang lain. Ada yang dia tidak jual, tapi dia boleh ambil munafaat daripada hak dia. Dia boleh ambil munafaat sekadar tu. Ada juga yang mana dia boleh jual kepada orang lain. Ada juga sekat dia saja. Hak tu jelas. Sekarang ni kita boleh tengok kan. Misalnya kalau tiket kapal terbang, ya ada nama situ, tak boleh orang lain. Walaupun kita kata kita boleh jual, boleh kau jual kepada orang lain? Tak boleh. Sebab dia jual ke kita saja. Kita tak boleh jual ke orang lain. Tapi kalau stamp tu kita beli kedai, kita beli di pos office tu dah, boleh kita nak jual ke orang lain. Walaupun kita beli,
itu sudah jadi hak kita. Hak kita boleh jual pula pada orang lain. Sebab itu bukan khusus dengan kita. Tak bah kalau kita kata hak tidak khusus dengan kita, tak apa. Tetapi kalau hak sudah khusus dengan kita, tak boleh. Orang lain tak boleh. Begitu juga dengan cek, kalau dengan gapo kan ada nama hak berpalang, hak gapo tu kan dia ada beza tu. Mana hak ni khusus. Hak tu kita tak boleh jual kepada orang lain. Sebab kalau jual pun tak ada faedah. Tak boleh ambil orang lain. Kalau sekarang ni lebih jelas lah, nak dengan kad kenalan lah, dengan gapo lah, lagi susah. Apa faedah jual? Tapi kalau jual benda-benda macam tadi, macam tiket tadi, kita nak ambil untung sikit, katakanlah, boleh ke tidak? Masih boleh lagi. Tapi kena beringatlah, dia hukum ni dia hak sakat zahir tu, hukum dari segi qada tu seperkara. Hukum ni satu lagi dari segi dianah, dari segi tuntutan agama. Kita kena faham lah, ruh agama, semangat agama nak kita buat lagu tu kah? Walaupun dari segi zahir ni kata boleh, muka tak ada nama kita boleh jual berapa kali berapa lapis pun ambil untung banyak, tetapi semangat agama nak gitu kan. Jadi dari segi dianahnya tidak, tapi dari segi qadanya, yakni hukuman mahkamah boleh. Boleh. Banyak perkara dia hak dari segi qada, dari segi dianahnya kena, tapi dari segi qadanya tidak kena. Misalnya kalau orang wasiat, dekat nak mati dia wasiat lah, dia kata beri ke orang ni dia kata gitu. Lepas tu orang tu dakwa lepas pada mati, dia kata orang ni kata dia nak beri kepada saya gini-gini. Kalau anak puari dia tu lah tak terima, tak ada tak ada saksi ke apa, tak ada bukti, kamu saja kata, nak mana? Tak boleh. Orang tu tidak berhak. Dari segi apa? Dari segi qada, dari segi mahkamah. Kalau cara tak benar, benar balik ni penerima pesaka, sebab dia tak boleh kemukakan bukti atas dakwaan dia. Dia dakwa si mati ni wasiat suruh bui ke dia, mana bukti? Mengikut kaedah tu la al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Bukti perlu diberikan oleh pendakwa. Jadi dia dakwa orang ni, mana bukti? Tetapi dari segi dianah, dari segi tuntutan agama, lagu mana? Maknanya kalau kita percaya orang ni orang jujur, orang baik, dia tak akan menipu, tak akan kecek benda lagu tu, dia rakyat. Dia rakyat. Adik-beradik semua setuju belaka hak menerima pesaka, patut bagi. Maknanya wasiat tu berlaku. Wasiat tu berlaku. Sebab mana wasiat tu, mana si mati tu nak buat kebajikan, apa tak molek kau. Tu dari segi dianah, bukan dari segi qada. Dia ada dua perkara. Dari segi qada ni jaga nak melepaskan diri daripada mahkamah ni, semua ada dalam undang-undang mana pun. Tetapi dari segi tuntutan agama tadi tu, hak tu tak ada dalam undang-undang lain. Dalam undang-undang agama ada. Dia hak tu kita sendirilah kena tengok. Jadi hukum tu hak ni banyak. Di antara yang disebutkan oleh ulama, hak ni banyak, iaitu hukuk syar'iyah misalnya, hukuk istifa'il mal, hukuk banyak lagi lah jenis-jenis hukuk tu. Ada 4-5 macam jenis hukuk. Macam hukum syariah ni, hak yang kita dapat diberikan oleh syarak kepada kita. Orang lelaki dia ada hak untuk cerah bini dia. Hak lah tu. Hak orang tadi pun dia jual hak dia. Tentu dah hak dia kerajaan beri ke dia. Jadi hak dia apa tak boleh dia jual kat orang? Tak kena kira hak gitu. Kalau tidak sabit ni benda ni makanan, mengikut Imam Malik pun boleh dia nak jual. Kalau hak kerajaan beri tadi pakaian misalnya kita kata, sebelum dia terima dia boleh jual. Tak ada jadi masalah mengikut Imam Malik. Begitu mengikut Imam Malik tak apa. Sebab apa? Sudah jadi hak dia dah. Sudah jadi hak dia dah. Kerajaan memang nak beri ke dia, tak apalah. Lepas tu nama tak ada nama, dia beri orang yang ada kad ni boleh. Siapa-siapa bawa pergi pun tak apa. Kita boleh jual hak kita tu kepada orang lain. Itu masalah hak yang boleh jual. Ada hak tak boleh jual macam saat ni. Dan muka syarat kata tak boleh kan, makanan tak boleh. Tak boleh. Begitu juga hak lain, hak dalam bentuk lain, bukan jenis harta, tapi hak juga orang panggil. Misalnya hak talak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada lelaki, boleh jual talak? Tak boleh. Tak boleh.
Hak syafa'ah, hak tu berkait dengan harta. Hak syafa'ah, mana seseorang ahli syarikat, dia jual bahagian dia, tanah syarikat dia jual bahagian dia, tak rakyat kita. Mengikut hukum ni, Islam ni, kita boleh dakwa, kita boleh minta batalkan jual beli tu, jual kita. Itu orang panggil hak syafa'ah. Boleh kita jual? Tak boleh. Sebab untuk orang tu saja, untuk orang tu, orang yang berkenaan saja, orang ahli kongsi saja. Ataupun kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia panggil syafa'ah jiwar. Ada juga tidak berkongsi tapi berjiran. Jiran kita jual rumah dia kepada orang lain, kita berhak kalau kita nak batalkan jual beli dia tu, kita beli. Sebab apa? Jiran, atas dasar jiran. Mazhab Syafi'i tak terima, mazhab Imam Abu Hanifah terima. Sebab apa? Orang nak mari jadi jiran kita di lagu mana, kita tahu lagi, takut sakit kepala kita. Sebab itu kita ada hak. Tu dia bagi kau tu, dia panggil syafa'atul jiwar. Lepas tu kok mana-mana pun, syafa'ah mana-mana boleh jual ke? Tak boleh, tak boleh jual. Dan banyak lagi lah hak-hak lain, hak lain banyak lagi lah, hak jenis-jenis tu. Hak tu orang panggil hukuk syariah, tak boleh jual, tak boleh bui ke orang lain. Tetapi dalam setengah-setengah kes adalah panjang lah, kita rasa tak ada dah. Ada hak istifak al-mal, mana apabila kita beli sesuatu, kita berhak dapat barang tu. Orang yang menjual berhak dapat apa? Pitih. Dia berhak. Tak ada, tak boleh menghalang, dia berhak. Itu hak istifa'il mal. Dan banyak lagi lah hak-hak yang lain, rasanya tak ada dah sekat tu lah. Ya panjang lah, panjang. Kalau bahas apa panjang ni tak ada. Kita berhenti sekat tu lah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.